Cuma siapa nak buat dengan niat dia nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ada balasan di sisi Allah. Cuma kalau orang buat berbeza, tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi dia menutup aurat, tak ada masalah. Selagi dia makan benda yang halal, tak ada masalah. Dia nak masak macam mana, terpulang. Dia nak makan ikan, tak masak ke, terpulang. Okey? Jadi kita sebut berkenaan dengan ta'abudiyah sahaja. Yang ketiga, premis kita yang ketiga yang kita perlu faham sebelum kita masuk bab ini. Ini pun penting juga. Kita dah sebut dah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang baru ikut. Kalau kuliah fiqh beberapa minggu lepas kita sebut. Tuan-tuan dan puan, kita sebut 2 minggu yang lepas. Kadang-kadang bila kita membicarakan berkenaan dengan perkara ini, Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan timbul perbezaan pendapat. Tak boleh tidak. Sebab itu para ulama dalam beberapa hal tak sependapat mereka. Sebab that is the nature of things. Mesti ada perbezaan pendapat. Sebab dia ada kaitan dengan bahasa ni, memang gitu lah. Ada perbezaan orang cara bagaimana dia menafsirkan sesuatu. Now, cuma bila sebut berbeza pendapat ni, kita kena faham satu yang sangat penting. Dalam hal ta'abudiyah, kita kena faham satu benda yang sangat penting. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, beza pendapat ni, ulama dengan ulama, ya, berlaku beza pendapat. Tetapi tidak mungkin berlaku perbezaan pendapat. Mustahil berlaku untuk kita terima. Dia mungkin berlaku tapi mustahil untuk kita terima perbezaan pendapat di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia lain. Tak kira lah dia ulama ke dia siapa, tidak mungkin berlaku perbezaan pendapat. Tak boleh kata kita bawa hadis Nabi, kita tak apalah itu hadis Nabi tapi syekh kami buat lagi. Tak timbul. Tak timbul. Kita tahu perbezaan pendapat ada di dalam Islam, tapi tak timbul perbezaan pendapat dalam bentuk yang sedemikian. Dan bila kita sebut perbezaan pendapat ini, hadis apa kita selalu rujuk? Kita dah belajar di sini kan? Berkenaan dengan Bani Quraidah. Selepas perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu kumpulan para sahabat untuk memberi amaran kepada Bani Quraidah yang belok semasa perang, ya. Dia peringatkan supaya apa dia? La yusalliyanna al-asr illa fi Bani Quraidah. Bila dia hantar kumpulan ni, dia kata jangan solat asar selagi tak sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Saya sebut benda ni sebab orang kita selalu popular sangat. Bila kita sebut bab berbeza pendapat, dia kata apa? Ikhtilafi ummati rahmah. Perbezaan pendapat di kalangan umat tu rahmat. Para ulama membahaskan berkenaan dengan, kita belajar hadis ini kan, membahaskan berkenaan dengan hadis itu dalam 2 isu yang sangat penting, sanad dan matan. Pertama, bila kita sebut tentang bab sanad, kata-kata itu para ulama dia bagi istilah la islalah. Tak ada asal. Maknanya tak ada sanad. Tak ada sanad. Tiba-tiba dia ada begitu. Kata tu, dia tak ada sanad. Tadi la islalah. Dari segi sanad dia tertolak. Dari segi matan juga para ulama hadis membahaskan. Bila kata-kata itu mengatakan ikhtilafi ummati rahmah, perbezaan pendapat di kalangan umatku rahmat, para ulama hadis mengatakan kalau perbezaan pendapat rahmat, adakah penyatuan pendapat satu bala? Nampak tak? Kata-kata itu ada masalah. Bila perbezaan pendapat rahmat, penyatuan pendapat bala. Jadi kata-kata itu pun memberi masalah. Jadi bila kita sebut perbezaan pendapat, kita para ulama hadis sebut kisah Bani Quraidah tadi. Bila la yusalliyanna al-asr illa fi Bani Quraidah, jangan kamu solat asar sehingga sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Bila pacu kuda dekat, belum sampai lagi Bani Quraidah, dah nak masuk maghrib. Nabi kata jangan sampai asar selagi tak sampai sana. Lalu timbullah dua pendapat, dua kumpulan. Satu yang nak solat asar, berhenti solat asar.
Satu yang kata tak tahu. Nabi kata solat sembahyang sana. Kan? Satu faham hadis Nabi itu suruh cepat. Satu faham dia kata aku tak tahu cepat ke apa. Yang aku tahu Nabi kata sembahyang di sana. Dia ambil zahir hadis. Satu ambil keputusan untuk menafsirkan hadis itu. Okay? Bila jumpa Nabi, dua-dua betul. Tapi dua-dua betul tak? Dua-dua betul tak? Bila perbezaan pendapat ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam yang kita maksudkan adalah ijtihad. Ijtihad ni ialah beza pendapat. Kedua-dua ulama berpandukan pada hadis, tetapi bergantung kepada ijtihad masing-masing, ada timbul perbezaan pendapat. Itu yang kita maksudkan. Berbeza dalam bentuk ijtihad mereka. Itu. Kita kena faham itu. Perbezaan disebut ijtihad. Jadi para sahabat yang pergi ke Bani Quraidah itu, mereka berbeza pendapat berpandukan pada ijtihad masing-masing. Satu pihak berijtihad, Nabi suruh cepat. Satu pihak berijtihad, Nabi kata sembahyang di sana. Dan pihak yang kedua ni, yang sembahyang di sana, dia sembahyang waktu maghrib. Waktu maghrib. Kan? Jadi berbeza berpandukan pada ijtihad masing-masing. Para ulama juga berbeza pendapat berpandukan pada ijtihad mereka. Bila orang bawa hadis yang sahih, berbeza pendapat dengan dia, dia tolak pendapat dia. Kita belajarlah 2-3 minggu ini berkenaan dengan para ulama mazhab yang empat. Bagaimana mereka, contohnya kemarin Al-Imam Syafi'i, apa kata-kata dia? Idza sahha al-hadis fahuwa madhhabi. Bila sahih sesuatu hadis, maka itulah mazhab. Kitab dia Ar-Risalah, mula-mula dia tulis di Baghdad. Bila dia sampai di Egypt, dia ubah beberapa perkara dalam kitab Ar-Risalah. Kenapa? Kerana dia mendapat maklumat baru. Dia mengetahui hadis-hadis yang sebelum itu dia tak pernah jumpa. Dia mengubah pendapat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh, dia tahu, dia mengakui bahawa dia tak boleh berbeza pendapat dengan Rasulullah. Kita kena faham itu. Itu 3 premis yang penting untuk kita faham persoalan yang akan kita bicarakan. Okey. Apa dia yang pertama? Saya ulang. Sebab apa kita belajar hadis? Okey. Ada beza di antara yang sahih dengan yang dhaif, yang hasan dengan yang dhaif. Okey. Dan yang sahih dengan yang maudhu memang beza, kan? Yang kedua, kita beramal berpandukan pada wahyu Allah dalam bab ta'abbudiyah. Dan yang ketiga, perbezaan pendapat ada kaedah dia. Ada kaedah. Sebab lagi kita nak sebut bahawa perkara yang jelas Nabi melakukan sebegini, tapi ada orang berpendapat begini. Jadi kita tengok, kita timbang macam mana, kan? Ada setengah berpandukan pada ijtihad dia, kita boleh tahu. Kan? Ada setengah kita tengok zahir hadis Nabi memang berbeza dengan apa yang dinyatakan. Itu premis kita yang 3 premis kita. Yang seterusnya, kitab yang akan kita gunakan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kitab ini, Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Karangan seorang ulama hadis terkenal. Sebab kita belajar hadis, kita ambil kitab karangan seorang ulama hadis terkenal, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dan itu bincang dengan beberapa orang sahabat, terutama penyedar sebab dia banyak buat dia, kan. Jadi kita ambil, kita pendapat dia kita beratkan, kan. Dia terus cerita sikit berkenaan dengan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ringkas saja, kan, supaya kita tahu siapa dia. Gelaran dan nama peluh beliau ialah Syekh Al-Muhaddis, Syekhul Hadis. Dia Syekh, bila orang panggil dalam bahasa Arab, bila dia berbuah Syekh, kalau Syekh saja, Syekh Rusli. Mungkin dia tua orang Syekh, kan. Dia umur 40 lebih, Syekh. Ya. Tapi dia berbuah Syekh, dia pakar dalam bidang dia. Dia bidang apa? Syekhul Muhaddis. Dia pakar dalam bidang hadis. Okey. Siapa pakar apa? Pakar sate apa? Syekh. Dia punya kunyah. Kunyah